Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menerima ilmu. Maka kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga Sakinah, iaitu modul 9, iaitu usia emas yang berumur 55 tahun dan ke atas. Dan di dalam buku MKS YPKDT, iaitu Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Jadi programnya adalah program yang kedua, iaitu kerohanian. Dan objektif bagi program kerohanian ini adalah untuk menjelaskan amalan-amalan kerohanian yang bersesuaian dengan tahap pada usia emas. Jadi ianya terdapat 8 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program kerohanian ini. Dan pertamanya adalah aktiviti melahirkan kesyukuran dengan sujud syukur. Jadi setiap insan Muslim ni yang mendapat sesuatu yang bernilai dan berharga pada diri dia serta keluarga dia, seperti kejayaan dalam sesuatu hajat yang besar, kejayaan anak-anak dalam pelajaran, kenaikan pangkat dan sebagainya, digalakkan melakukan sujud syukur. Di amalan ini merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunjukkan bahawa bukti ketinggian iman dan juga keunggulan akhlak. Jadi kelebihan bersyukur tu supaya rezeki semakin bertambah dan juga diberkati. Kemudian digantikan dengan rezeki dalam bentuk kebendaan ataupun kerohanian, atau dilepaskan daripada musibah, iaitu kemalangan, dan seterusnya jiwa menjadi tenang dan juga tenteram dan tidak mudah dipengaruhi dengan unsur-unsur negatif lah. Manakala tujuan sujud syukur tu dia ada dua sebab. Yang pertama adalah dapat nikmat, contohnya mendapat menantu, anak cucu yang berjaya dan juga sebagainya. Dan yang kedua dia terhindar dari musibah, contohnya kemalangan dan juga sebagainya. Manakala bersyukur ni dia terbagi kepada 3 kaedah. Yang pertamanya bersyukur dengan hati, hati sentiasa terdorong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya lidah, contohnya menyebut kalimah-kalimah seperti tahlil, tasbih, takbir, istighfar dan sebagainya. Manakala yang ketiga bersyukur dengan anggota lahiriah lah, iaitu anggota yang sentiasa melakukan perkara yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala aktiviti yang kedua pula adalah sentiasa bersyukur, sabar dan reda. Jadi setiap insan Muslim ni dia haruslah mempunyai sifat yang terpuji, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diterima dalam kehidupan seharian dia. Nikmat tubuh badan, kesihatan, kekuatan, kelapangan masa dan sebagainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama dia sentiasa bersabar dengan segala cubaan, dugaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ketakutan, kelaparan dan yang lain-lain yang kita tak nak lah. Jadi selain tu, seseorang Muslim tu hendaklah sentiasa reda di atas segala yang menimpa diri mereka, sama ada baik maupun yang sebaliknya. Dan ketiga-tiga sifat ni, iaitu bersyukur, bersabar dan juga reda, ni adalah menunjukkan kesempurnaan iman, insya-Allah. Dan yang ketiga adalah aktiviti meningkatkan muhasabah diri. Ini adalah perkara yang paling penting bagi setiap individu, iaitu sentiasa bermuhasabah diri dan membuat pembetulan dalam diri sendiri. Jadi sikap ini dia adalah untuk meningkatkan amalan dan persiapan menghadapi mati. Semoga masa yang sangat sesuai untuk memperbaiki diri ini dapat dimanfaatkan untuk masa depan yang berkekalan, iaitu di alam akhirat sana. Dan aktiviti yang keempat pula adalah mengqadakkan amalan-amalan fardu. Dalam usia emas ni, individu digalakkan supaya mengqadakkan semua amalan-amalan fardu yang ditinggalkan pada masa lalu lah. Contohnya ibadah, solat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Dan jadi dalam usia yang berbaki inilah semampunya yang boleh mengqadakkan semua ibadah tersebut. Semoga kembalinya nanti dalam keadaan bersih dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala aktiviti yang kelima pula adalah meningkatkan amalan-amalan sunat.
Selain daripada mengqadakan amalan-amalan fardu, kebiasaannya dalam usia ni perlu ditingkatkan amalan-amalan sunat dalam bentuk solat, puasa, zikir, tasbih dan lain-lain dengan tujuan mengukuhkan iman dan juga meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan cara yang pertama bersugi dan mandi, berwuduk, lepas tu solat sunat, lepas tu solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat witir, bersahur, solat sunat duha dan memperbanyakkan taubat dan zikir munajat serta sayyidul istighfar. Jadi solat sunat taubat, membaca ayat 21 hingga 24 surah Al-Hash selepas solat subuh dan juga asar dan juga yang terakhir membudayakan Al-Quran. Jadi manakala aktiviti yang ke-6 pula adalah mengekalkan amalan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ni adalah amalan orang-orang soleh. Amalan yang wajar diamalkan dan dihayati oleh setiap individu, terutamanya mereka yang berusia emas bagi meningkatkan keimanan, ketakwaan dan dalam masa yang sama dapat mendudukkan yang terpuji di sisi Allah. Dapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Dan antara persediaan sebelum tidur adalah berwuduk, memakai wangian, muhasabah diri, mengiring sebelah kanan, membaca tasbih, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian membaca bismillah, membaca selawat, memaafkan kesilapan orang lain. Dan yang ke-10 adalah membaca dari ayat 107 hingga 110 surah Al-Kahfi dan berniat untuk bangun sepertiga malam pada waktu mustajab. Manakala aktiviti yang ke-7 pula adalah sentiasa mengingati mati. Dan mengingati mati ni merupakan sesuatu yang pasti dan akan berlaku pada bila-bila masa, kerana mengingati mati ni hukumnya sunat dan boleh merangsang seseorang tu daripada sentiasa muhasabah diri dan meningkatkan amalan makruf, meningkatkan amal makruf nahi mungkar dan berusaha mendapatkan husnul khatimah. Selain itu, banyak mengingati mati akan menghapuskan dosa. Okey. Caranya adalah dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memperbanyakkan berdoa, kemudian menziarahi kubur, mengingati syurga dan neraka dan menunaikan hak sesama muslim. Dan aktiviti yang terakhir adalah yang ke-8, berazam mati dalam husnul khatimah. Jadi untuk mendapatkan husnul khatimah ni, iaitu kematian yang baik ni, bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kesabaran, istiqomah, rajin beramal dengan pelbagai amalan yang mendorong, meningkatkan semangat dan juga roh untuk terus berusaha meningkatkan ilmu ke arah sehingga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam kehidupan kita. Dan seharusnya lah kita perbanyakkan berdoa. Jadi itulah saja yang dapat saya kongsikan, semoga bermanfaat untuk semua dan diharap ada modul 9 ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa jua yang mendengar ataupun membaca dan menjadikan sebagai rujukan di dalam kehidupan. Apa yang penting isi di dalam kandungannya perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Apa jua kekurangan yang terdapat dalam modul ni, saya mohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua inginkan keterangan selanjutnya, ikuti video saya di episod yang seterusnya. Dan saya ucapkan sekian terima kasih. Semoga bermanfaat untuk disebarkan. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.